Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar tajuk bersuci daripada hadas. Bidang ibadah untuk pendidikan Islam tahun 3. Ingat tak adik-adik, pada pelajaran yang lepas kita dah belajar apakah itu hadas besar. Adik-adik ingat tak apakah itu hadas besar? Pada pelajaran yang lepas di mana kita belajar ada dua jenis hadas, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil adalah kita kencing, kita buang air besar. Manakala hadas besar adalah keluar mani, nifas, bersetubuh, haid, mati dan wiladah. Sekarang kita akan lihat kepada kaedah bersuci daripada hadas besar ataupun perkataan yang selalu kita dengar orang sebut adalah mandi wajib. Sebelum kita mulakan, ini merupakan panduan. Jika anda melihat pada kotak putih, ia merupakan perkara sunat. Dan jika anda melihat kaedah pada kotak kuning, ia merupakan perkara wajib. Perkara sunat adalah jika kita tinggalkan, mandi wajib kita masih sah. Akan tetapi kita rugi kerana tidak ambil perkara sunat. Manakala jika kita tinggalkan perkara wajib, maka maka mandi wajib kita tidak sah. Baik, langkah pertama adalah ini, tengok kotak kuning ke putih. Jadi kotak kuning ini merupakan perkara yang wajib. Yang pertama, pastikan kita hilangkan najis terlebih dahulu pada badan kita. Kemudian bacalah bismillah sambil kita berniat untuk mengangkat hadas besar. Apakah niatnya? Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah kita membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat adalah membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Yang kelima, ambil wudu. Kemudian yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Kemudian langkah yang ketujuh, menjirus air ke seluruh badan kita. Daripada leher ni sehingga ke kaki, kena basuh dengan air. Bermula dengan sebelah kanan, ini adalah perkara sunat. Yang ke-8, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Di celah-celah kaki kita, di dalam lipatan siku, lipatan kaki, di ketiak, itu merupakan bahagian-bahagian sulit dan lipatan. Dan yang ke-9, kita membasuh kaki kita. Dan mengapa sebenarnya kita perlu mandi wajib? Sebab ada larangan yang Allah perintahkan semasa kita berhadas besar. Yang pertama, bila kita berhadas besar, kita tak boleh nak menunaikan solat. Solat fardu, solat sunat, semuanya tak boleh. Dan yang kedua, kita tidak boleh mengerjakan tawaf. Yang ketiga, kita tak boleh membaca ataupun menyentuh Al-Quran. Dan yang terakhir, bila kita berhadas besar, kita tak boleh berada di dalam masjid. Dan kita akan lihat apakah kepentingannya terhadap jasmani kita, iaitu badan kita akan jadi lebih bersih dan segar. Bila segar, maka kita akan sihat tubuh badan kita. Yang ketiga adalah membersihkan diri kita daripada bau dan kuman. Dan bila kita wangi, bila kita sudah bersih, maka ia akan memberikan keselesaan untuk orang lain berinteraksi dengan kita.
Kemudian kita akan lihat bagaimana mandi wajib ni memberi kesan kepada rohani kita. Yang pertama adalah bila kita dah mandi wajib, maka kita suci dan kita boleh untuk solat, kita boleh tawaf, kita boleh menyentuh Al-Quran. Kemudian amal ibadat kita sudah pastinya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting ini merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rumusannya, apabila kita jaga kebersihan, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi habislah kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.